Selamat pagi, saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Jika kamu masih ingat, kita pernah mendengar renungan mengenai buku Efesus untuk bab-bab yang sebelum ini, iaitu dari bab 1 hingga 3. Di dalam bahagian pertama dari bab 1 hingga 3 di buku Efesus itu, ia menceritakan Injil Yesus Kristus dan disambungkan dengan frasa itulah sebabnya untuk bab-bab yang seterusnya dari bab 4 hingga 6. Dan pada pagi ini kita akan mula dengan aplikasi cerita kita di dalam kehidupan Injil untuk kita sekalian yang akan memperbaharui cara hidup kita secara pribadi di dalam keluarga dan di dalam komuniti. Renungan ini adalah diambil dari Efesus bab 4. Dan mari kita bermula dengan puji-pujian lagu Kita Satu dalam Tuhan. Kita satu dalam Tuhan, kita satu dalam Tuhan, kita disatukan di dalam Roh Tuhan, kita satu dalam Tuhan. Mari kita bernyanyi, rasakan kasih Tuhan. Mari berpegang tangan supaya dunia tahu kita satu dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadirat Tuhan Bapa hanya untuk mengucap terima kasih kerana dapat bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang diberikan peluang untuk memuji Tuhan dan untuk mendengar firman Tuhan. Alkitab yang diberikan untuk pengajaran dan kesatuan kami semua di dalam Roh Kudus Tuhan. Kami meminta Roh Tuhan yang akan dan sedang bersama-sama kami sekalian pada hari ini akan membantu kami untuk hidup di dalam pelayanan Tuhan setiap hari. Kami bersyukur atas segala pemberian kurnia kepada kami pada masa-masa yang mencabar dan pada masa-masa di mana kami akan selalu memegang pada iman di dalam firman Tuhan, Alkitab, dan percaya pada janji-janji dan hukum Tuhan untuk selama-lamanya sehingga Yesus kembali pada kali keduanya. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudari, rumusan dari bab 3 ialah 1. Kita harus sudi mengkabarkan Injil Tuhan. Kita diberikan tugasan ini seperti Paulus. Kedua, kita harus sedar bahawa rancangan Tuhan itulah untuk kita memberitakan Injil. Dengan pemberian kurnia diberikan, kita semua adalah tubuh Kristus di dalam gereja Tuhan. Kita harus ingat bahawa Roh Tuhan akan bersama kita sekalian. Yang ketiga, pemberian kurnia Tuhan, Injilnya adalah untuk semua orang. Tidak kira yang tua, yang muda, di sini, di sana, di mana-mana pun, Injil ini adalah untuk semua. Yang keempat, kita adalah umat Tuhan dan melalui jemaah gereja Tuhan, kita sama-sama akan berdoa. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan rohani kita di dalam kehidupan kita sebagai umat Kristian dan anak-anak Tuhan. Bab 4 mempunyai dua bahagian yang utama. 1. Kesatuan di dalam gereja, di dalam tubuh Yesus dari ayat 1 hingga 16.
Yang kedua, kita akan dapat menyaksikan perubahan yang bakal akan berlaku di dalam kehidupan kita sebagai ciptaan baru, orang baru, dan kemanusiaan yang baru. Dari ayat-ayat 17 hingga 32. Adalah wajar untuk kita selalu menyanyi lagu "Kita Satu di dalam Tuhan." Kerana puji-pujian inilah yang akan memberi kita lebih pemahaman dan meyakinkan bahawa di dalam kita semua adalah satu di dalam Tuhan. Tidak kira bangsa, bahasa, dan rupa kita. Ini adalah kerana kita dilahirkan semula oleh Roh Kudus Tuhan. Apabila kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Bab 4 bermula dengan Paulus menyeru umat Kristian untuk satu, menjalani kehidupan yang layak seperti mana kita dipanggil untuk penyelamatan Yesus. Kita harus mengabdikan diri kepada Tuhan untuk hidup sesuai dengan cara hidup yang ditetapkan oleh Allah ketika Dia memanggil kita di dalam penyelamatan kurnia ini. Yang kedua, kita hendaklah menjalani kehidupan di dalam Yesus, iaitu hidup dalam Yesus. Kita harus mengamalkan iman kita di dalam Yesus agar kita layak menjadi anak-anak Tuhan. Saya mengenang bahawa di bab 3 Efesus kita diingatkan kita akan lihat kemuliaan Tuhan di dalam gerejanya dengan pekerjaan yang baik, dengan menjalani pekerjaan yang sesuai, dengan menjalani seperti mana Kristus akan melaksanakannya, dengan menjadi pengikut Tuhan melalui Kristus. Hidup kita dijiwai oleh kasih dan kita harus hidup dalam cahaya. Oleh itu, seperti di ayat 3 dan 4, bab 4, kita akan dapat hidup damai supaya kesatuan yang diberikan oleh Roh Allah tetap terpelihara bersama kita semua. Oleh yang demikian, Paulus menyuruh umat Kristian harus menjalani kehidupan yang merendahkan diri hatinya dengan lemah lembut, penuh kesabaran dan menunjukkan kasih Yesus dengan saling membantu-membantu. Ini akan tercapai kesatuan di dalam Roh Kudus dan dalam sejahtera di kalangan anak-anak Tuhan. Ingatkah, kita bermula hari ini dengan pujian lagu rohani. Kita satu di dalam Tuhan Yesus. Cara dan gaya kehidupan kita adalah orang Kristian. Kerana kita mengikut firman Tuhan dan iman kita disatukan dengan Roh Kudus Tuhan yang hidup di dalam jiwa kita. Di dalam ayat 4 hingga 6, ternyatalah ketujuh kesatuan seperti nombor 1, satu tubuh di dalam Kristus. Kita mempunyai banyak anggota pada tubuh yang menjadi tangan, ada yang kaki, mata, mulut, tetapi semuanya adalah untuk melayani Tuhan. Kita mempunyai satu tubuh di dalam Kristus. Yang kedua, satu Roh Kudus. Seperti di Efesus 1 ayat 13. Roh Kuduslah yang membisik, menggalakkan, memimpin kita untuk hidup di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, satu harapan. Kita akan diangkat naik ke langit satu hari untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Yang keempat, satu Tuhan Yesus. Seperti di ayat 5, kita hanya percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Yang kelima, satu iman. Di dalam hukum, kita perlukan melaksanakan sesuatu pekerjaan. Seperti di Roma bab 1 ayat 17, dari iman ke iman. Di dalam Galatia bab 3 ayat 23, sebelum datangnya iman, kita di dalam naungan hukum dan menunggu ketibaan iman untuk kita percaya. Iman di dalam hukum di perjanjian lama adalah iman di dalam pekerjaan, mengikut budiman
dan pekerjaan amalnya. Mereka hidup di dalam iman mereka sendiri dengan pekerjaan mengikut peraturan hukum yang diberikan kepada mereka. Iman itulah yang menyelamatkan mereka seperti tercatat di 1 Korintus bab 15 ayat 1 hingga 4. Kurnia dan rahmat di dalam iman peinjilan ini telah menjadi iman kita pada hari ini. Yang keenam, satu baptisan di 1 Korintus bab 12 ayat 13. Apabila kita percaya pada utusan Injil, Allah telah mencurahkan Roh Kudus bersama kita. Pada ketika itu juga kita sudah dibaptiskan oleh Roh Kudus. Ini bukan baptisan air atau bertutur di dalam pelbagai bahasa. Yang akhir sekali, yang ketujuh, satu Allah Bapa. Seperti di 1 Korintus bab 8 ayat 5. Allah hanya satu. Dia Bapa yang menciptakan segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Kurnia diberikan kepada kita semua yang diselamatkan melalui kasih kurnia Tuhan melalui Yesus Kristus. Di dalam ayat 8, ketika dia naik ke tempat yang tinggi, dia membawa banyak tawanan. Dia memberikan kurnia kepada manusia. Inilah rujukan dari Mazmur bab 68 ayat 18 adalah mengenai pergerakan dari Bukit Sinai ke Bukit Zion, rumah Allah. Tuhan memberikan penyelamatan kepada orang dan umatnya di mana Tuhan akan melindungi umatnya. Di sini Paulus memberikan prinsip yang merujukkan kepada Tuhan Yesus. Paulus menyatakan Yesus akan memberkatkan kurnia kepada gerejanya dan umat Kristian kerana Yesus telah mencapai kemenangan dari maut dan iblis. Dari ayat 9 dan 10, dia turun mencadangkan 3 perkara berikut. 1. Kristus turun seperti di 1 Petrus bab 3 ayat 19 hingga 20. Kristus turun untuk memberitakan Injil kepada mereka. Yang kedua, pandangannya ialah Yesus turun dari syurga ke bumi yang menjadi penjelmaan manusia seperti di Yohanes bab 6 ayat 33. Yang ketiga, Kristus turun seperti di Roma bab 10 ayat 6 hingga 7. Ia menceritakan Yesus pergi ke kubur dan dibangkitkan semula dari kubur seperti yang tercatat di Kisah Rasul-Rasul bab 1. Kebangkitan Yesus di mana Yesus kembali ke syurga selepas 40 hari. Ya, Yesus ada kemenangan di dalam segala-galanya dan di dalam maut dan iblis. Kristus mempunyai hak untuk memberikan kurnia kepada gerejanya untuk mencapai matlamatnya, iaitu mengikut kehendak Tuhan. Di sini yang diutamakan ialah pemberian Tuhan. Tuhan Yesus mempunyai hak untuk memberikan kurnia kepada sesiapa pun anak-anak Tuhan yang sejati dan yang taat pada firman-Nya. Rasul-rasul yang dilantik akan diutuskan untuk khidmat yang khas seperti ke-12 pengikut Yesus yang juga dikenali sebagai ke-12 rasul Yesus. Paulus adalah rasul yang diutuskan untuk memberitakan Injil, berita penyelamat Yesus kepada orang bukan Yahudi. Rasul-rasul yang lain ialah Barnabas, Titus, Apolos, Timotius, Silas dan lain-lain lagi. Mereka diberikan kuasa untuk mendirikan gereja-gereja seperti tercatat di Efesus bab 1. Di dalam perjanjian lama, nabi-nabi adalah juru cakap Tuhan. Di dalam perjanjian baru pula, mereka diberikan wahyu untuk Tuhan oleh Tuhan kepada gereja-gereja.
Pada masa itu, mereka hanya mempunyai firman Tuhan dari Yesus dan surat-surat utusan yang dihantar dari rasul-rasul kepada gereja-gereja yang kemudian disusun kembali menjadi Alkitab Tuhan. Orang-orang yang dikurniakan pembawa berita baik adalah untuk memberitakan penyelamatan Injil Tuhan Yesus. Seperti di Kisah Rasul-Rasul bab 8 ayat 26 hingga 40. Filipi adalah pembawa berita baik dan juga Timotius. Di 2 Timotius bab 4 ayat 5 diutuskan untuk menjadi peninjil ini, pembawa berita baik. Walaupun dia bukan kerja pastor, tetapi orang yang diutuskan khas untuk memberitakan berita baik Tuhan Yesus. Kita semua juga dikehendaki berkongsi berita baik Tuhan kepada orang yang memerlukan. Ada setengah-setengah orang di kalangan kita mungkin mempunyai bakat di dalam penginjilan Tuhan, dan kita akan dapat menyaksikan bagaimana Tuhan membawa orang kepada penyelamatan Yesus. Tanggungjawab yang kedua pastor ialah untuk memelihara jemaahnya. Mereka harus prihatin terhadap jemaahnya seperti penggembala menjaga domba-dombanya. Tugas guru adalah untuk mengajar berdasarkan kewibawaan Alkitab. Semua pastor adalah guru, tetapi bukan semua guru mempunyai pemberian tugasan pastor. Tujuan utama ayat 12 adalah untuk melengkapkan umat-umat Kristian terhadap pelayanan Tuhan. Seperti Tuhan yang sesuai, tulang yang sesuai dengan kerangka badan. Ini semua adalah untuk menguatkan tubuh Kristus, iaitu gereja Kristus, dan mencapai kesatuan di dalam pelayanan Tuhan. Dengan kesatuan di dalam iman dan firman Tuhan. Dari ayat 14 hingga 16, ini semua adalah pemberian kurnia Tuhan yang asas untuk setiap gereja Tuhan. Ia bertujuan untuk mencapai kesatuan di dalam iman dan pengetahuan Kristus. Kedua, ia bertujuan untuk mencapai kemantapan di dalam iman Yesus. Dan ketiga, ialah untuk mencapai kesempurnaan Kristus. Kita mungkin ada kalanya mempunyai pendapat yang berbeza, tetapi kita adalah satu di dalam keluarga Kristus. Kita harus menghormati satu sama lain dengan kasih Tuhan. Kita harus bertutur dengan penuh kesabaran di antara satu sama lain. Kita dikuduskan oleh Roh Kudus Tuhan, dan setiap hari kita akan mengalami pengudusan dan mencapai kemantangan anak-anak Tuhan di dalam kasih Tuhan. Di dalam ayat 14 hingga 15, mengingatkan kita bahawa kita harus menjadi matang dalam segala hal dan menjadi seperti Kristus, kerana Kristuslah kepala jemaah. Ayat 16 menegaskan bahawa dengan pimpinan Yesus, semua anggota tubuh yang berlainan itu tersusun rapi, dan seluruh tubuh itu dihubungkan oleh sendi-sendi yang sudah tersedia. Oleh itu, kita yang menjadi anggota-anggota tubuh ini haruslah bekerja dengan sepatutnya. Ingat, inilah kewajipan yang dikurniakan, yang diberikan dan diutuskan kepada setiap umat Kristian, anak-anak Tuhan sekalian, untuk menunaikan pelayanan Kristus. Kita bersyukur dengan janji Tuhan di ayat 16 ini. Jika kita melakukan tugasan kita sebagai salah satu anggota tubuh Yesus, gereja Tuhan akan membesar dan menjadi kuat kerana kasih Tuhan bersama kita semua. Amin. Saudara-saudari, kesimpulannya untuk bab 4 bahagian pertama ialah kita harus ingat adanya 7 kesatuan yang dicatati di sini. 1.
tubuh Kristus, satu roh kudus, satu harapan, di mana kita ada harapan diangkat bersama-sama mereka ke awan bila Yesus kembali. Satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Satu iman Yesus yang menyelamatkan kita. Satu baptisan, bila kamu percaya pada Yesus, kamu akan dipenuhi Roh Kudus dan akan dibaptiskan oleh Roh Tuhan. Yang akhir sekali, satu Allah Bapa, di mana kita boleh datang ke hadirat-Nya untuk segala permintaan doa dan akan diberkatinya mengikut kehendak Allah Bapa. Pelajaran yang kedua ialah kita harus bersama-sama membina rumah Allah, tubuh Yesus, di mana Roh Kudus yang akan bersama kita di dalam jiwa kita. Kita harus prihatin kepada Roh Kudus yang akan mengakui bahawa Yesuslah Tuhan segala-galanya dan ketua kepada tubuh gerejanya. Pemberian kurnia yang akan memberkati anak-anak Tuhan adalah bertujuan untuk melayani Tuhan Yesus dan kerajaannya dengan apa-apa jua tugasan yang diberikan kepada kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur bahawa anak-anak Tuhan pada pagi ini dapat mendengar pengajaran dari firman Allah Bapa dan berikan kami kesempatan untuk melayani Tuhan di mana-mana kami berada, di rumah, di sekolah, di kampung ataupun di mana-mana Tuhan mengutuskan kurnia kepada kita. Kami hanya meminta Roh Kudus Tuhan akan membantu, mengiring dan mengingatkan kami sekalian bahawa kamilah yang menjadi sebahagian daripada tubuh Kristus. Kami ingin menjadi umat Kristian yang setia di dalam hukum Tuhan dan janji-janji Tuhan yang dirahmati kepada kami sekalian. Kami berdoa untuk keluarga kami, kawan kami dan mereka yang masih memerlukan penyelamatan Yesus Kristus. Berikan kasih karunia Tuhan kepada mereka supaya mereka akan dapat menikmati kemurahan Tuhan dan akan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka demi pengampunan dosa-dosa mereka. Berikan kami kekuatan dan kurnia di dalam tubuh Yesus, di dalam gereja Tuhan dan untuk menginjilkan berita baik Tuhan. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita untuk menjadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya